Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP sentiasa prihatin dalam melaksanakan pelbagai program yang bersifat inklusif melalui agensi-agensinya dalam mempertingkatkan bilangan usahawan dan memajukan para usahawan Bumiputera termasuk di kawasan Parlimen Kinabatangan. Antara program yang telah dilaksanakan oleh KUSKOP melalui agensi-agensinya di kawasan Parlimen Kinabatangan adalah seperti berikut. Kembara Pemerkasaan Usahawan Edisi Borneo oleh Bank Rakyat bertujuan untuk membantu memajukan usahawan Bumiputera di Sabah dan Sarawak melalui bimbingan tadbir urus perniagaan. Sehingga September 2023, sebanyak ringgit Malaysia RM465,000 pembiayaan telah diluluskan yang memanfaatkan seramai 22 orang usahawan dari Parlimen Kinabatangan. 2 program konsultasi bisnes ataupun BizKlinik oleh Institut Keusahawanan Negara InScan yang merupakan program konsultasi berkaitan keusahawanan, kewangan dan pengurusan perniagaan secara percuma kepada usahawan. Sehingga September 2023, program ini telah memberi manfaat kepada seramai 37 orang usahawan Kinabatangan. 3. Skim-skim pembiayaan kepada usahawan mikro dan informal khususnya usahawan Bumiputera. Bagi tahun 2023, di kawasan Parlimen Kinabatangan, seramai 269 orang usahawan telah menerima pembiayaan tekun nasional dengan jumlah pembiayaan sebanyak 6.2 juta ringgit, manakala 11.36 juta ringgit disalurkan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia AIM kepada seramai 1,798 sahabat usahawan. Jumlah yang saya katakan tadi berkenaan tekun nasional itu adalah setakat September, tetapi sampai bulan Oktober jumlah yang disalurkan adalah 8.4 juta ringgit dan telah memanfaatkan 349 usahawan di Parlimen Kinabatangan. 4, program tunas usahawan belia Bumiputera di bawah SME Corp bertujuan membantu usahawan belia Bumiputera yang ingin memulakan perniagaan. Sehingga September 2023, 3 orang usahawan belia di Parlimen Kinabatangan telah menerima grant sebanyak RM80,000 di bawah program TUBE. Selain itu, KUSKOP dan agensi-agensinya juga sentiasa melaksanakan program turun padang dengan mengadakan sesi libat urus bersama persatuan dan usahawan termasuk Bumiputera bagi menyalurkan maklumat berkaitan bantuan dan insentif yang disediakan oleh kerajaan dalam usaha meningkatkan bilangan usahawan. Terima kasih. Saya jemput Kinabatangan. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Mungkin kita sedar bahawa di negara Eropah dan Amerika, koperasi ini adalah enjin penting untuk menyumbangkan ke arah pembangunan ekonomi di negara tersebut. Saya tidak menafikan bahawa menteri dan kementerian telah melaksanakan berbagai-bagai usaha untuk memastikan bahawa usahawan-usahawan di bawah ini mendapat limpahan impak daripada ekonomi negara. Walau bagaimanapun saya melihat bahawa mutakhir ini menteri cuma memberi tumpuan kepada beberapa parlimen sahaja di Sabah untuk dibagi peruntukan yang banyak. Justru itu apakah kementerian juga mungkin akan melihat kerja-kerja yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahawa semua usahawan di negara kita termasuk di luar bandar mendapat sentuhan yang yang seimbang untuk memastikan bahawa mereka juga boleh mempertingkatkan kualiti penjagaan mereka dari masa ke semasa. Terima kasih. Silakan Menteri, soalan yang bernas. Terima kasih atas soalan tersebut.
ahli yang berhormat, sebenarnya semua skim-skim yang dilakukan menerusi agensi-agensi di bawah kementerian tidak pilih kasih mana kawasan parlimen. Sebenarnya Tekun mempunyai pejabat cawangan di setiap satu kawasan parlimen. Jadi program ini diwar-warkan kepada semua menerusi Facebook, Facebook dan laman web kementerian, dan semua dijemput untuk menyertai program-program yang dilaksanakan. Selain daripada itu, kementerian juga telah seperti contoh di Sabah, kementerian juga telah mewujudkan satu mekanisme penyelarasan program di keusahawanan di peringkat setiap daerah melalui Majlis Penggunaan Usahawan Koperasi, Penjaja dan Peniaga Kecil peringkat daerah untuk menyelaraskan semua perkara, semua cabaran yang dihadapi oleh para usahawan, khususnya dari segi perlesenan, isu premis dan sebagainya. Terima kasih. Baik, saya jemput Kuliah Mana Baru. Baik, terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Walaupun soalan saya tidak berkhusus kepada kinabatangan tapi lebih kepada untuk keseluruhan koperasi, saya mohon juga Timbalan Menteri menjawab. Dan saya juga ingin respon kepada kinabatangan Kuliah Mana Baru masih kekal bersama PN. Baik, soalan saya yang pertama, Timbalan Menteri. Saya tak tanya pun. Nak menjelaskan. Baik, soalan saya yang pertama, Timbalan Menteri. Adakah Tak apa, Ketua Pembangkang dengar. Ya, Ajukan soalan. diganggu speaker. Okey, soalan saya yang pertama. Adakah kerajaan juga berhasrat untuk mempergiatkan kerjasama dengan rangkaian pemborong dan peruncit tempatan untuk menyediakan lebih banyak peluang kepada PMKS Bumi Putra supaya memasarkan produk mereka ke pasar raya? Dan soalan saya yang kedua iaitu adakah kementerian bercadang untuk menggunakan kaedah lama bagi tabung modal pusingan dengan memberi pinjaman secara pukal, bukannya secara keperluan bulanan, yang membebankan urusan koperasi? Dan izinkan saya soalan yang ketiga. Tak boleh. Saya bagi 2 daripada maksimum. Okey. Sila jawab Menteri. 2. Terima kasih, Speaker. Saya percaya soalan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan koperasi dan bukannya pembiayaan yang ditanya oleh kinabatangan. Walau bagaimanapun saya akan menjawab soalan yang dibangkitkan berkenaan kaedah yang digunakan untuk pinjaman modal pusingan untuk koperasi-koperasi yang beroperasi di negara. Kaedah itu telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan mengikut keperluan dan kehendak buat masa sekarang. Jadi kaedah yang digunakan adalah munasabah dan ia memanfaatkan semua koperasi, dan maka saya percaya kaedah itu adalah sesuai dan boleh diteruskan. Berkenaan dengan pemasaran barangan runcitan PMKS di pasaraya, kementerian terbuka kepada semua kementerian mengambil segala usaha yang boleh untuk memasarkan semua produk PMKS, tak kira sama ada di pasar tempatan ataupun pasar luar, termasuk juga di pasaraya. Sekian, terima kasih.